Natijahnya begitu menggerunkan bagi ramai orang. Tetapi di sebalik semua itu sebenarnya ada hikmahnya, ada kebaikannya. Ia mengajar kita untuk lihat bahawa kadangkala yang lebih adil itu orang kafir. Kadangkala yang lebih benar untuk membela Melayu itu orang kafir. Dan kadangkala yang lebih telus itu orang kafir. Allah nak mendidik orang Islam yang lupa Islam untuk benar-benar insaf, benar-benar adil, benar-benar bertolak ansur. Dan kadangkala Allah mendidik kita secara susah. Tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, Pulau Pinang, kita di Malaysia telah merdeka lebih kurang 50 tahun. Alhamdulillah, kemerdekaan merupakan satu perjuangan yang cukup mendamaikan, hasilnya menggembirakan. Terima kasih pada bapa-bapa pejuang kemerdekaan sebelum ini. Hari ini kita mengisytiharkan lebih 50 tahun kita sudah merdeka. Tapi apa yang telah berlaku pada Melayu Islam di Pulau Pinang? Melayu Islam di Pulau Pinang pada beberapa tahun yang lepas digelarkan seperti Palestin. Kita Melayu Pulau Pinang digelar seperti rakyat Palestin, merempat. Keadaan kita seolah-olahnya seperti tidak ada kepala di atas. Keadaan kita begitu tidak terkawal, sehingga akhbar bahasa Melayu perdana beberapa tahun yang lepas mengatakan kita persis rakyat Palestin. Ada seorang profesor dari USM membuat kajian dan mengesahkan kita sebenarnya seperti itu. Kertas kerja diwacanakan di Wrexham. Saya yang bercakap ini hadir mendengar dan menjelaskan kepada semua yang hadir bahawa Melayu Pulau Pinang seperti rakyat Palestin. Dan kita perlu bangun. Ceritanya berlaku beberapa tahun yang lepas. Akhbarnya menceritakan isu ini untuk menginsafkan kita beberapa tahun yang lepas. Tapi keadaan semakin teruk. Yang di atas tak begitu mempedulikan, yang di bawah semakin merempat. Mengapa ketika itu kita tidak bangun demonstrasi di depan Komtak? Mengapa ketika itu orang Islam tak bangun dan sedar? Mengapa hari ini baru nak demonstrasi? Kita sebenarnya golongan tak sedar diri. Kita nak salahkan orang lain, tapi sebenarnya kitalah punca kejatuhan kita sendiri. Marah dirimu sendiri, bangsa Melayu Islam. Marah kamu sendiri, kamu yang tidur, kamu yang tidak sedar tanggungjawab, kamu yang lupa daratan. Pemimpin juga demikian. Akhirnya Allah terima hukuman yang siapa tak jangka, tuan-tuan. Hukuman yang siapa pun tak jangka, padah yang siapa pun tak jangka, tapi ia berlaku. Jelas ia kehendak Allah. Jelas ini suatu pengajaran, satu pengiktibaran. Apa yang perlu kita buat ialah terima ini dengan taubat, terima ini dengan keinsafan. Semoga bila timbul keinsafan, kita perbaiki diri berdasarkan Quran. Sebab dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Maksudnya, wahai manusia, Allah telah menjadikan kamu dari pasangan lelaki dan perempuan, dan Allah telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bukan untuk berkelahi, tapi untuk kenal mengenali. Tetapi yang paling mulia antara kamu ialah yang paling bertakwa. Maka kita di Malaysia dengan masyarakat majmuk ini, berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, untuk kita kenal mengenali. Bukan pukul memukul, tapi kenal mengenali. Tapi kita ada agenda lagi besar. Kita kena puncakkan diri kita menjadi hamba pilihan Allah, yaitu insan yang bertakwa. Bila kita berada di kelas lebih tinggi,
kita bukan sekadar manusia, tapi manusia kelas pertama dengan takwa. InsyaAllah manusia biasa melihat kita dengan akhlak kita, kita dengan contoh yang baik, kita dengan adab kita. InsyaAllah tidak mustahil berlaku seperti yang pernah berlaku pada Mongol yang perlu Islam. Mongol yang ganas perlu Islam. Tapi andai kata kita umat Islam, selepas kita jatuh, kita berperangai lebih teruk dari kafir. Selepas kita jatuh, kita tabur fitnah, seolah-olahnya Quran menghalalkannya, kita lebih teruk dari orang kafir. Dan percayalah, tidak mustahil bala daripada Allah ke atas kita datang lebih teruk lagi. Waliyadzubillah. Justru apa yang perlu kita buat sekarang? Yang perlu kita buat sekarang ialah insaf. Semua umat Islam kena sedar pada hari ini bahawa kita bersalah. Dan kita kena sedar bahawa kita semua kena mainkan peranan pertama untuk mendidik diri berdasarkan agama. Belajar ilmu agama, dekati Quran, itu acuan. Sembahyang jangan tinggal, terutama anak-anak muda. Sebab as-salatu imaduddin, solat tiang. Kita buang tiang, negara kita runtuh. Sudah ada pertanda ke arah itu. Tiang negara runtuh tanpa solat. Hubungan dengan Allah runtuh, runtuhlah kita. Ini isyaratnya. Maka kembali pada solat, kembali pada Quran, kembali pada agama. Dan pemimpin-pemimpin yang terlantik, jadilah orang yang bertanggungjawab. Jangan kepimpinan kepadamu menyebabkan kamu gila kekayaan dan rakyat terus miskin dan papa ke dana. Jangan jadi seperti itu. Dan kemudian kita kena ingat, kita kena berdakwah, terutamanya berdakwah pada orang bukan Islam, bukan maki hamun mereka. Kita kena berdakwah pada mereka seperti umat Islam terdahulu. Mereka bangun mendekati Mongol, berdakwah pada Mongol, sehingga Mongol perlu Islam, dan seterusnya menjadi pemimpin Muslim yang baik selepas mereka memeluk Islam. Itu strategi dahulu yang kita kena fahami pada hari ini. Jika tidak, kita tenggelam puja, kita ambil batu baling sana sini, tapi kita kena sedar bahawa yang lupa itu kita juga. Semoga kita jangan tidur selepas ini, jangan dibuai oleh mimpi kosong. Kita ada kerja banyak, dan semoga keputusan pilihan raya yang berlaku ini, yang siapa pun tak jangka, kita iktibarkan sebagai peringatan daripada Allah agar umat Islam menjadi umat yang Allah sebutkan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Bukan sebaliknya, kita umat emosional yang hanya marah, yang hanya emosi, kemudian balik ke rumah tengok gambar kartun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya, dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Mereka semuanya musuh yang nyata bagimu. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.